Sabah yang mereka mahukan. Dia nak jadi negara Sarawak. So Saya apa setuju 4 yang tu, move guys. dia buat? Kira 4 move ni memang padu lah, power, dan tak ada negeri yang buat 4 benda ni. Yang pertama, kita tengok Sarawak, Ini Sarawak set up satu guys, company Petros. Sebab apa dia buat? Cuma Sebab dia nak Sarawak yang pecah berani buat monopoli begini, Petronas. Dia kata, ni aku jauh duk bagi minyak, tapi aku dapat duit sikit. Oh, Sabah tak ada company boleh dapat balik 5%. Ni kami ada company, kami nak lebih. So, mereka tuntut. Yang tu yang pertama. So, next move, mereka buat apa? Mereka beli Affin Bank. Ni tak lawak lah. Sekali ada duit banyak, beli bank. Hey ho, assalamualaikum, apa kabar guys? Selamat datang balik lagi bersama saya BDT dari Borneo, Sabah, akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions di BDT Crew hari ini. Nah guys, hari ini kita akan nonton satu video dan kita akan membahas video ini guys, dimana kenapa Sabah tidak boleh jadi seperti Sarawak, kenapa Sarawak ada Petros, dan kenapa Sabah masih mengharapkan 5% guys. Dan apakah ini disebabkan oleh politik yang tidak stabil di Sabah, di mana pemerintah ataupun kerajaan sentiasa bertukar-tukar di Sabah, dan parti politik yang tidak menentu? Apakah ini salah satu faktor kenapa Sabah masih susah untuk menjadi seperti Sarawak, di mana Sarawak pada hari ini, kalau apa yang kita boleh lihat, jauh ke depan guys, dengan kemajuan, dengan fasilitas yang ada di Sarawak sendiri. Jadi di mana silapnya untuk Sabah dan apa kekurangan Sabah, kita akan menonton video ini bersama. Dan semoga video yang saya bawakan ini mengedukasi, memberi satu pola pikir yang baru, dan saya buka ruang kolom komentar di bawah untuk perbincangan yang sehat dan profesional gitu, supaya semua dapat memberikan pendapat masing-masing. Apapun jangan lupa klik like, komen, dan share, aktifkan tombol loceng, dan mari kita menonton video ini bersama. Let's go, 1, 2. Cawan air mata tak jadi timbangan, kalau niat hanya jalan singkat. Apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Perbezaan Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah, dua negeri di Malaysia Timur, mempunyai sejarah politik yang berbeza sejak tahun 1974. Perbezaan ini telah memberi kesan yang ketara terhadap kestabilan politik dan pembangunan ekonomi di kedua-dua negeri. Di Sarawak sejak 1974, kerajaan negeri didominasi oleh parti tempatan yang bernaung di bawah Barisan Nasional (BN). Pemerintahan yang stabil ini berterusan sehingga tahun 2018 apabila BN tumbang di peringkat persekutuan. Walaupun begitu, parti komponen BN di Sarawak memilih untuk menubuhkan gabungan sendiri yang dikenali sebagai Gabungan Parti Sarawak GPS. Hakikatnya, GPS masih terdiri daripada parti-parti yang dahulunya merupakan sebahagian daripada BN, menyebabkan kesinambungan dalam dasar, pentadbiran, dan pembangunan ekonomi negeri. Oleh sebab itu, ekonomi Sarawak berkembang dengan lebih konsisten kerana dasar pembangunan yang berterusan, tanpa gangguan besar akibat perubahan politik. Sebaliknya, Sabah mengalami pergolakan politik yang lebih ketara. Pada tahun 1974, Sabah diperintah oleh Parti Berjaya sebelum ditumbangkan oleh Parti Bersatu Sabah PBS pada tahun ke-1985, namun PBS sendiri tidak bertahan lama kerana kehilangan kuasa kepada BN. Pada tahun ke-1994, BN kemudiannya mentadbir Sabah selama lebih 2 dekad sebelum ditumbangkan oleh Parti Warisan pada tahun ke-2018. Namun, Warisan hanya mampu bertahan selama 2 tahun sebelum dijatuhkan oleh Gabungan Rakyat Sabah JRS pada tahun 9 ke-2020. Ketidakstabilan politik di Sabah telah menyebabkan pertumbuhan ekonominya ketinggalan berbanding Sarawak. Kerapnya pertukaran kerajaan membawa kepada perubahan dasar yang tidak konsisten, menyebabkan pembangunan tergendala dan kurang berkesan berbanding Sarawak yang mempunyai kesinambungan pemerintahan sejak dahulu. Sabah berhadapan dengan perubahan kepimpinan yang kali mengubah arah pembangunan negeri. Sekiranya Sabah sejak awal berada di bawah pentadbiran BN yang stabil seperti Sarawak, kemungkinan besar pembangunan negeri itu akan lebih maju. Namun, kepimpinan politik yang sering berubah telah menghalang usaha untuk mencapai pertumbuhan yang lebih pesat. Malah, terdapat pemimpin yang dahulunya sebahagian daripada kerajaan yang bertanggung jawab terhadap kemunduran Sabah, tetapi kini kembali berkuasa dengan wajah baharu setelah keluar daripada BN dan menubuhkan Ini guys, saya tidak nafikan guys, dulu di mana kebanyakan pemimpin, saya yakin kamu juga tahu guys, di mana pemimpin yang dulu berada di parti yang memang boleh dibilang gagal lah, parti gagal lah. Dimana saya bilang begitu sebab pada zaman pemerintahan mereka di parti tersebut tidak ada langsung apa-apa yang dibawa ataupun tidak ada kemajuan yang boleh dilihat secara besar di Sabah ini. Dan sekarang memerintah pula di parti baru juga sama guys.
Mungkin ada yang merasakan, tapi bagi saya dia punya kebaikan ataupun kemajuan itu tidak merata di Sabah ini. Jadi itu salah satu faktor kenapa banyak yang bilang begitu, guys. Banyak yang menuduh di mana ahli-ahli politik yang berpindah daripada parti lama untuk masuk ke parti baru ini cuma sekadar camouflage yang dilakukan untuk mendapatkan kuasa. Tapi apa-apa kemajuan ataupun kebaikan tidak dapat dirasakan secara sama rata di Sabah ini, guys. Itulah kenapa video-video seperti ini tular begitu. Itulah kenapa Sabah juga tidak dapat jadi seperti Sarawak sehingga hari ini. Ini cuma pendapat saya pribadi. Mungkin kamu ada pendapat masing-masing, coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Sendiri. Teruntuk Ketua Menteri Sabah, saya ini mau Ini komplain. jalan raya di Saya mau Sabah. komplain di Jambatan Tuaran, Jambatan sebab ini adalah Tuaran. jambatan laluan utama untuk pergi Wih, hancur Pekan sudah jauh. Tuaran. Tapi ini jambatan 1 minggu sejak terbikin, tapi rosak balik. Nah, apalagi kalau mau tunggu limpas daripada 1 minggu gitu. Jadi macam begini dia, sebab kau tengok ini papan pun sudah tiada, paku keluar-keluar gitu. Jadi saya sebagai rakyat Sabah, Sandi. apalagi rakyat Tuaran nih mau komplain, semoga didengar oleh Ketua Menteri Sabah untuk upgrade lah nih jambatan Labuaya Tuaran ini ya. Sebab ini laluan kami pergi Pekanbaru ini paling dekat. Sarawak telah menjadi seperti mana sekarang. Mereka telah daki sejak sekian lama, Dato'. PT-PT yang dihapuskan, pembelian syarikat Maswing akan datang. Ini mereka telah laksanakan sejak sekian lama, dan hari ini disebabkan kekuatan politik mereka, disebabkan oleh kestabilan mereka. Sarawak ada satu, orang papar bilang bargaining power. Tahu apa maksud bargaining power? Bargaining power ni adalah kuasa mempengaruhi, kuasa tawar-menawar, kuasa untuk mengekang. Dalam konteks ini mengekang kerajaan persekutuan. Akhirnya Sarawak mendapat laba yang sangat besar, menjadi timbalan Perdana Menteri, mendapat lantikan menteri-menteri berstatus kabinet kanan. Sabah disebabkan oleh keberantakan kita, Dato'. Sabah hanya ada beberapa orang menteri penuh dan beberapa orang timbalan menteri yang diletakkan di bukan portfolio yang kanan. Dan kita boleh buat perbandingan itu. Dan Dato', saya mau sebut, ada orang yang tak mau ada Sarawak 2.0. Diorang nak mau Sabah ni jadi macam Sarawak. Ada pihak mau jadi macam tu. Disebabkan oleh mungkin kepentingan tertentu, diorang mau jadikan Sabah ini sebagai gula-gula. Mereka mau jadikan Sabah ini eksperimen. Mereka akan terus jadikan Sabah ini bertelaga di antara pemimpin-pemimpin mereka dan bertelaga di antara rakyat mereka sebab laba yang mereka mahukan. Dia nak jadi negara Sarawak. So Saya apa setuju 4 yang tu, guys. move dia buat? Kira 4 move ni memang padu lah, power, dan tak ada negeri yang buat 4 benda ni. Yang pertama, kita tengok Sarawak, Ini Sarawak set up satu guys, company Petros. Sebab apa dia buat? Cuma Sebab dia nak Sarawak yang pecah berani buat monopoli begini, Petronas. Dia kata, ni aku jauh duk bagi minyak, tapi aku dapat duit sikit. Oh, Sabah tak ada company boleh dapat balik 5%. Ni kami ada company, kami nak lebih. So, mereka tuntut. Yang tu yang pertama. So, next move, mereka buat apa? Mereka beli Affin Bank. Ni tak lawak lah. Sekali ada duit banyak, beli bank. Affin Bank. Kenapa mereka pegang bank? Senang saja konsep dia. Dah kami nak buat projek apa pun tak dapat duit. Sekarang aku beli bank. Nak buat apa pun mudah nak dapat finance. Mana-mana projek anak Sarawak, pergi minta ke Affin Bank, mudah nak dapat duit. So, settle bahagian ekonomi. Satu, untuk generate hasil minyak. Okay, dan tick checkbox dia. Checkbox kedua, dia finance, dah. Dia dah tick dia punya box. Dan masuk yang ketiga baru-baru ni lah, dia propose dia nak beli Maswing. Kalau belah-belah Borneo ni nak terbang sedang antara berjalan. domestik, dia pakai Maswing lah. So Sarawak dia beli division Maswing tu dan dia convert untuk jadi Sarawak Airline. So dia tak official buat branding lagi, dia tak all out lagi, dia baru beli. Dan bila dia beli airline dia dah jadi negeri pertama dalam Malaysia yang ada airline dia sendiri. And then kita tahu this year, Guys, inilah sebab kenapa saya selalu bilang kalau Sarawak itu punya pemimpin yang berani dan punya pemimpin yang bijak. Rakyat dia pun saya puji bijak. Ini saya berani cakap. Kenapa saya cakap begitu? Di Sabah bukan tidak bijak, tapi kebanyakan masih banyak menjilat, guys. Banyak menjilat, termasuk dia punya rakyat-rakyat sendiri. Saya berani cakap begini, untuk kepentingan projek, demi untuk menyenangkan hati sesetengah pihak, mereka sanggup menjilat, guys. Jadi ini kenyataan yang kita rasakan sendiri, guys. Mungkin apa yang saya cakap ini
ini tidak semua yang bersetuju, tapi ini cuma pendapat pribadi saya dan ini mungkin yang terjadi di Sabah, dan itulah sebab kenapa kita belum dapat menjadi seperti Sarawak, yang dimana semua di Sarawak ini kebanyakan mempunyai pendirian yang kuat dan mempunyai satu misi dan visi untuk negeri Sarawak sendiri. Di Sabah pula masih lagi bergejolak dengan isu politik, isu IMM 13, PTI, air, elektrik, banyak lagi, jalan raya, dan kalau kita mau bahas terlalu banyak masalah. Jadi inilah reality yang kita harus hadapi, guys. Bila bersuara akan dikecam, bila bersuara akan dibilang tidak menyokong kerajaan. Sebenarnya tidak, cuma sosial media ini adalah platform untuk bersuara. Jadi kalau kita tidak bersuara dengan betul, apalah fungsi platform ini, guys? TNB dah umum kenaikan tarif, dan Sarawak ni tak terjejas sebab dia tak pakai karan dari TNB. Dia ada Sarawak Energy kan, dan memang dia murah lah. Pengerusi dia kata selagi Sarawak dia duduk Energy dalam posisi tu, harga takkan naik. So apa mereka buat yang TNB tak buat? Sarawak Energy ni sebenarnya lagi tua, lagi lama dari TNB. Siapa yang buat? British lah, James Brooke. So Raja Sarawak at that time, dia dah nampak dah lebih awal. Waktu tu TNB tak ada lagi kan, belah-belah sini tak develop, consider tak develop lagi lah. Kat sini dah ada elektrik punya company. So, mereka dah start develop. Mereka ada empangan. Tak silap ada dalam 3 empangan. So, jana elektrik dari ayak je. Basically free energy ya. Division kedua, mereka ada thermal energy. Bakar gas dengan bakar arang. Dan division yang ketiga, mereka ada green energy. Hydrogen dengan solar. So, mereka dah ada semua. So, mereka boleh bagi dengan quite cheap elektrik tu. Sebab mereka ada 3. So, rakyat dia dapat enjoy benefit lah kan. Harga elektrik umum pilah naik pun untuk dia tak terkesan. So 4 benda ni aku tengok dia macam bulletproof lah. Dia boleh move Sarawak ni menjadi satu negara yang independen tanpa dia perlu harap apa-apa bantuan. Itu betul. Ini adalah satu realiti yang kita harus terima, atau apa yang kita lihat sekarang di Sarawak ini jauh belum ada di negeri-negeri lain, termasuk di Sabah sendiri, guys. Jadi mungkin ada yang tidak setuju kalau pendapat saya di dalam video ini, tapi inilah yang sedang terjadi sekarang. Pemimpin di Sarawak jauh lebih berfikir ke depan, untuk masa depan, untuk generasi seterusnya, dan untuk Sarawak sendiri. Dan di negeri-negeri lain saya kurang pasti, terutamanya di Sabah ini saya belum lihat apa yang ditentukan, apa yang masa depan ataupun apa misi dan visi untuk Sabah sendiri. Sedangkan banyak isu-isu yang kecil-kecil dan banyak belum dapat diselesaikan dengan efisiensi. Jadi apalagi kalau mau bercakap tentang pembangunan, ini adalah sangat jauh daripada realiti yang kita harapkan. Dan saya tidak heran kalau banyak masyarakat di Sabah ini yang masih dalam kadar kemiskinan yang jauh berbanding dengan Sarawak sendiri. Apapun, Sarawak ini satu inspirasi untuk dijadikan contoh bagi saya lah. Dan ini bukan saya cari keburukan untuk negeri saya sendiri di Sabah sebab saya sayang Sabah, tapi ini adalah salah satu pendapat saya pribadi lah tentang negeri saya dan politik di negeri saya sendiri, guys. Itulah pendapat saya. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua? Apakah Sabah ini akan jadi seperti Sarawak, ataupun Sabah ini akan terus mundur dan akan terus digula-gulakan dan menjadi bahan eksperimen politik Malaysia? Itu persoalannya. Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi, good people.